Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tinggalkan semua omong-omong kosong itu dan lazimkan diri dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam segala hal ehwal kamu. Orang-orang yang bertakwa bergantung harapannya kepada Tuhan. Lantaran itu hendaklah kamu takutkan syirik dalam pokok agamamu, takutkan maksiat dan segala cabang-cabangnya. Kemudian gantungkan diri kamu kepada kedua kitab, yakni Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan lepaskan keduanya dari tangan kamu. Ingatlah bahawa Allah Ta'ala itu adalah murah hati. Dia tiada akan mengumpulkan dalam hati seorang hamba dua ketakutan. Sebelum ini telah kita jelaskan tentang ketakutan kaum ini, yakni kaum bertakwa, di dunia dari hal makan, minum, pakai serta nikah kahwin mereka, dan seterusnya dalam segala tindak tanduk mereka. Mereka telah membelakangi segala yang haram dan yang syubhat, dan juga kebanyakan dari yang halal, kerana bimbang dari hal penghisapan Tuhan ke atas diri mereka nanti di akhirat, dan seterusnya terhadap keburukan siksanya. Mereka memaksa diri mereka berwarak dalam hal makan minum dan dalam segala tindak tanduk mereka. Mereka telah meninggalkan banyak dari perkara-perkara yang mubah, yang harus, kerana berzuhud kepadanya. Dan bila sifat zuhud itu telah berakar umbi dalam diri mereka, tumbuhlah pula padanya sifat makrifat. Dan bila makrifat telah menegur dalam hati mereka, muncullah ilmu tentang zat Allah Ta'ala, yang kemudian menjadi mahkota yang tertenggek di atas kepala mereka. Maka tidak mustahillah kalau semua yang haram, yang syubhah dan yang mubah telah menyingkir daripadanya, dan yang tinggal hanya yang halal mutlak sahaja. Kemudian yang dikatakan halal buat orang-orang siddiqin itu pula tiada dipedulikan sama sekali oleh orang yang tiada dipandang kepadanya oleh hati mereka. Muslimin dan muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, kita tekankan sebelum ini tentang perlunya kita memperteguhkan ibadat kita dan membuang kebiasaan atau membuang adat kita, yang telah kita huraikan semalam tentang apa beza antara ibadat dan adat. Yang ibadat itu perbuatannya datang kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kerana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala adat itu ialah kebiasaan yang menjadi kebiasaan kita. Ibadat itu ialah sesuatu yang dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yakni diikhlaskan kepada Allah. Manakala adat itu dibuat kerana inginkan pujian manusia dan takutkan kejian mereka. Ibadat itu dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah. Manakala adat itu untuk mendekatkan diri dengan manusia, menjadi lebih dikenali di sisi manusia. Ibadat menjadikan manusia merendah diri, manakala adat menjadikan manusia meninggi diri. Ibadat menjadikan manusia sentiasa merasakan Allah bersama mereka dalam semua keadaan. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah sentiasa memerhatikan kamu.
Manakala adat menjadikan manusia merasakan manusia sentiasa bersama mereka, maka mereka mencari pandangan manusia. Bila kita sebut ibadat, maka dilakukan dengan mujahadah. Manakala adat dilakukan dengan semangat. Bila hilang semangat, maka hilanglah kebiasaan yang biasa dibuat. Jadi murung, jadi sedih. Tapi ibadat tidak. Bila hilang semangatnya, maka dia tetap bermujahadah. Dia melawan perasaan malas, dia melawan perasaan jemu, dia melawan semua perasaan yang mengganggu ibadatnya. Maka ini disebut proses mujahadah. Ibadat suatu yang berkesudahan dengan cinta Allah kepadanya. Manakala adat berakhir dengan kepenatan manusia dalam urusannya. Seorang bila dia beribadat dalam hidupnya, kemuncak dia akan dapat rasa cinta Allah padanya. Tapi seorang yang cuma hidup dengan kebiasaan, kemuncaknya dia akan penat, dia akan lemah, dia tak akan ada lagi kekuatan. Bahkan dia mula rasa dia bersendirian di akhir usia dia. Ini antara beza ibadat dan adat. Yang kedua-duanya merujuk kepada perbuatan dan merujuk kepada perkataan dan merujuk segala tasarruf, yakni segala amalan manusia. Maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman, sentiasa menjaga ibadat mereka sehingga mereka menjadi orang bertakwa. Sentiasa memelihara waktu-waktu ibadat mereka sehingga mereka menjadi orang yang bertakwa. Maka bila datang rasa takwa mereka, maka apa yang mereka lakukan? Mereka menjaga perkara yang menjadi asas kepada keimanan, iaitu memelihara diri mereka daripada segala perkara syirik. Orang bertakwa, kataan takwa maknanya benteng atau penjagaan. Daripada perkataan waqa yaqi. Kataan waqa itu berlindung. Wiqayah artinya perlindungan, protection. Maka orang bertakwa dia melindungi dirinya daripada perkara yang menjadikan Allah murka, melindungi dirinya daripada perkara yang menyebabkan Allah laknat, yang menyebabkan dia jauh dari Allah, yang menyebabkan dia tak dipandang oleh Allah, tidak dikasihani oleh Allah, yang menyebabkan dia tidak mendapat pertolongan Allah. Maka ini sifat takwa. Dia sentiasa membentengi dirinya dengan ada perkara-perkara yang menjejaskan hubungan dengan Allah. Maka perkara pertama yang menjadi pokok penjagaan orang bertakwa ialah menjaga diri mereka daripada segala unsur syirik. Kerana ini pokok asas. Apapun dibuat oleh manusia bila mereka syirik tak ada gunanya. Maka mereka menjaga asas-asas perkara-perkara yang membentengi diri mereka daripada syirik. Mereka tidak meminta melainkan kepada Allah, tidak bergantung yang bertawakal melainkan kepada Allah. Mereka tidak melakukan suatu perkara melainkan kerana Allah, dan mereka meyakini mudarat dan manfaat datang daripada Allah. Maka ini benteng-benteng dalam memahami makna menjauhkan diri daripada perkara syirik. Apa sahaja yang dirasakan ada sesuatu yang berkuasa macam Allah, memberi kesan seperti Allah, maka ini syirik. Apa sahaja yang kita rasakan bahawa manfaat dan mudarat datang daripadanya, maka ini syirik. Kerana syirik memberi maksud apa sahaja kita melihat sesuatu ada persamaan dengan kekuasaan Allah. Maka orang beriman sentiasa mengetahui berdasarkan apa yang mereka baca setiap hari dalam menjauhkan diri mereka daripada syirik. Dalam firman Allah Ta'ala yang mereka baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah kami sembah, dan hanya padamu ya Allah kami minta tolong. Pada dua perkataan ini penyelamat kepada syirik, iaitu dalam hal ibadat cuma pada Allah. Apa maksud ibadat? Ketundukan, penghinaan. Kita cuma tunduk pada Allah. Kita cuma menghina diri kita di hadapan Allah SWT. Dan yang kedua ialah isti'anah, minta tolong kita pada Allah. Kita tak akan minta tolong dengan makhluk, dengan maksud
melihat kekuatan itu pada makhluk, tapi pada Allah. Kita anak nak masuk asrama, kita kenal lah kabel tu, kabel ni. Kita kata, saya confident ni memang boleh masuk sebab pengarah tu kawan saya, pengetua tu itu junior saya, cikgu tu itu anak murid saya dulu. Dan kita melihat kita punya kekuatan tadi, sehingga kita lupa yang mengizinkan kita berada di situ atau anak-anak kita berada di situ ialah Allah. Akhirnya tiba-tiba kabel dia putus, berbalah ke dengan kabel dia, atau tiba-tiba kabel dia dah beri perhatian pada orang lain yang lebih kuat kabelnya. Akhirnya dia kecewa. Bila dia kecewa, dia akan berbalah dengan makhluk. Siapa pun yang minta tolong dengan makhluk, bila dia bergantung dengan makhluk, dia akan bergaduh dengan makhluk. Dan siapa pun yang bergantung dengan Allah, maka dia tetap damai dan tenang dengan semua makhluk Allah. Jadi dia tak ada, kalau seorang tu kita tengok memang bergantung pada orang tu, dia tak dapat, maka dia akan gaduh orang tu. Kenapa? Dia bergantung pada orang tu. Ia berbeza dengan orang yang memang dia minta dengan orang tapi tak bergantung. Kalau tak bagi, dia tahu itu bukan rezeki dia, dia boleh terima. Kalau anak dia tak boleh masuk asrama, walau dia kenal ramai orang, ialah bukan rezeki anak saya. Okay, saya boleh cuba sekolah lain pula, tempat lain pula. Dia tenang. Kenapa? Kerana dia minta pertolongan dengan Allah. Orang yang minta pertolongan dengan manusia, dia akan berlaku dua keadaannya. Pertama, sombong dia. Sombong sebelum berlaku apa-apa. Ialah dia dah kena kabel tu, kabel ni, dia dah rasa sombong. Yang kedua, kecewa bila sudah berlaku. Kecewa dia sangat, bila mana dia tak dapat macam diharapkan. Dia sombong sebelum berlaku keadaan tersebut, dan dia akan kecewa bersangatan bila dia tidak memperolehinya. Maka tahulah kita sifat ini daripada kesan pergantungan pada manusia. Tapi orang yang bergantung pada Allah, walau zahir minta tolong dengan orang, tolong ni, tapi dia dengan Allah, maka dia tidak berbangga sebelum dapat, dan dia bersyukur sesudah dapat, dan dia bersabar bila mana dia tidak dapat apa yang dia kehendaki. Sabar, tidak mewujudkan permusuhan, tidak juga kekecewaan. Ini kalau kita nak tahu apakah kita ni bila minta tolong dengan orang, ada hajat dengan orang, apakah benar bergantung pada dia sepenuhnya ataupun kepada Allah SWT. Baik, orang-orang yang bertakwa dijaga cabang ini, dijaga usul ini, jangan mensyirikkan. Yang kedua, orang-orang bertakwa dia akan menjaga cabang-cabang kehidupannya, iaitu perkara-perkara maksiat. Dia menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya daripada maksiat. Dia orang bertakwa, dia akan jaga usul dia, yang syirik. Jangan buat perkara yang syirik. Yang kedua, dia menjaga cabang-cabang takwa, iaitu dalam melakukan kebaikan, ketaatan, dengan meninggalkan maksiat. Kerana maksiat itu akan mematahkan ranting-ranting takwa sebelum dia pergi kepada usul atau pokoknya. Sekali kita buat maksiat, ada ranting-ranting takwa kita yang patah. Maka kukuhkan ranting tadi dengan banyak kebaikan, ketaatan. Biar selari dengan umur kita, kita makin jauh meninggalkan maksiat dan makin dekat dengan ketaatan. Selagi dengan umur kita. Jangan umur kita makin menuju ke pintu penamat, tapi maksiat masih mengekori kita. Maksiat masih menjadi kebiasaan kita, bukan kebanggaan kita. Kerana itu kita kena muhasabah umur kita. Saya umur sekian-sekian, yang ni saya tak nak buat. Umur sekian-sekian, yang ni saya tak nak buat. Sebab dia akan ada waktu kita tidak punya lagi kekuatan untuk buat maksiat itu. Tak punya kekuatan. Dek tua kita, dek sakit yang kita ada. Orang yang meninggalkan maksiat ini, kata ulama, ada dua keadaan. Pertama, dalam keadaan dia masih mampu buat, maka ditinggalkan. Ini orang paling kuat, yang paling dekat. Yang kedua, keadaan orang ini dah tak mampu buat, lalu ditinggalkan. Dia tak mampu dah buat, sebab apa? Dia dah tak ada jawatan nak rasuah. Dia pun dah tak kuat nak pukul orang, dah tua, nyakit banyak. Dia pun tak banyak kawan lagi nak mengumpat. Maka orang ni tak mampu buat maksiat kerana faktor-faktor tadi. Maka kedua-duanya ini dah meninggalkan maksiat, dia mendapat kebaikan.
Golongan yang pertama yang kita sebut, ini orang kuat lah, yang dia ada segala sebab untuk buat maksiat tapi dia tetap tinggalkan. Ini orang paling tinggi darjat. Segala sebab maksiat dia ada, dia belah pengarah, dia boleh terima rasuah, dia lah orang yang kuat, dia boleh je pukul orang, dia sihat, dia boleh je buat anaknya itu dan ini, tapi dia tak nak buat. Ini orang paling dekat dengan Allah ketika mana dia berkuasa. Yang kedua ialah orang yang tinggalkan maksiat dan keadaan dia memang dah tak mampu buat. Dia jawatan dah tak ada, kekuatan pun tak ada, penyakit pun banyak, maka dia tak mampu lagi buat maksiat. Maka orang macam ni tetap juga mendapat kelebihan di sisi Allah. Tapi yang paling malang ialah orang yang sudah tidak mampu buat maksiat tapi usaha untuk buat maksiat. Dah kaki dah kudung dah, cari lagi pelacur ke apa, rambut dah berubang penuh, masih lagi nak berjudi, nak minum arak, pada penyakit banyak. Dia memilih untuk mati su'ul khatimah. Ini yang paling buruk dan paling teruk. Kalau kita tak mampu meninggalkan maksiat dengan kekuatan yang kita ada. Tapi kali ini, kali kita dah berada pada satu umur, maksiat tu jauh dari kita, maka jangan cuba lagi dekat dia. Dan kita dah jauh tinggal sebab faktor usia, faktor penyakit, faktor kawan-kawan, faktor jawatan. Maka terus ke depan, terus sibuk buat baik dan mengharapkan keampunan Allah, maka orang ni tetap akan selamat. Jadi orang yang bertakwa, dia akan jaga cabang-cabang hidup dia, jangan ada benda-benda maksiat. Dan yang ketiga, sifat orang bertakwa ni disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kesibukannya berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pegang benar-benar teguh. Dia jaga asas iman dia, jangan buat kesyirikan. Dia jaga cabang-cabang takwanya, jangan buat benda maksiat. Dan dia berpegang teguh pada Quran dan sunnah Nabi SAW. Artinya orang bertakwa, dia akan luangkan masa lebih banyak untuk tadabbur Al-Quran dan untuk tadabbur dan untuk baca, untuk faham hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, kita kalau sebut berpegang pada Quran dan sunnah, bukan itu slogan mulut, saya berpegang pada Quran, pegang pada sunnah. Habis mengaji tak tafsir, tak mengaji, habis nak pegang macam mana? Saya berpegang pada sunnah Nabi. Kitab hadis apa yang awak baca? Kitab hadis apa yang tak baca? Habis nak pegang sunnah Nabi macam mana? Biar slogan tadi sama dengan perbuatan. Tak, kita berpegang pada Quran dan sunnah je. Lalu kita tanya masa dia untuk mendalami Al-Quran dan sunnah Rasulullah, lama mana masa dia? Kalau masa mendalami sunnah Nabi cuma berapa minit, berapa jam, berbanding masa untuk mendalami dunianya, maka dia masih belum kuat berpegang. Tuan-tuan, dia ada satu tali yang menjadi penyelamat kita, tapi kita tak pegang tali itu. Kita cuma kata tali ni penyelamat, tapi kita tak pegang, kita tetap tidak selamat. Kerana Al-Quran dan Sunnah bukan slogan yang diucapkan, bukan slogan yang menjadi dendangan kita, tapi ia adalah pegangan kita. Sebab itu kita cuba melapangkan waktu. Biar kita ada target, Quran saya nak habis baca, nak tadabbur. Kalau kita dah mengajar sampai juzuk 19 misalnya, kita sendiri ulang kaji balik daripada juzuk pertama sampai juzuk yang kita dah belajar. Dan kita bersedia untuk faham dengan baca juzuk yang ke hadapan sebelum kita belajar. Biar dalam hidup sebelum kita meninggal dunia, belum kita pejam mata, habislah Quran kita khatam dengan tadabbur makna dan faham tafsirnya. Alhamdulillah kita dah lalui satu pasal khatam bacaannya, tapi kita nak khatam juga tadabburnya dan tafsirnya, sehingga tidak satu ayat kita baca melainkan kita faham. Kita faham apa yang dimaksudkan. Kalau kita belum ada kesungguhan ini, kita tak layak untuk kata kita berpegang dengan Quran. Belum layak. Sebab itu kena pasakkan kesungguhan ini. Biar ada keinginan daripada kita baca Quran, kita nak mengajar Quran, kita nak tadabbur Quran, biar sentiasa tafsiran Quran itu dekat dengan kita, daripada kita duk sibuk dengan perkara-perkara yang tak banyak faedah. Lebih pada perkara-perkara, ya, kita suka benda sensasi, benda yang bersifat gosip. Oh, itu memang sibuk kita. Kita perlu melihat masa kita yang berada pada keadaan yang amat genting.
Dan demikian juga dalam tadabbur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang Riyadhus Shalihin atau kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Baca kitab Al-Azkar. Kita juga mengajar kitab Al-Azkar. Baca Riyadhus Shalihin. Ni baca kitab At-Taghrib wa At-Tarhib oleh Imam Al-Munziri, supaya hadis-hadis Nabi SAW sentiasa menjadi pegangan kita. Tidak kita duk cenderung kata orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Tetapi orang-orang yang cakap tidak akan selevel dengan Nabi SAW bersabda. Kadang-kadang kita ni macam ketandusan idea sebut. Ni ada fulan-fulan kafir cakap macam ni, kafir cakap macam ni, cakap. Kita mengambil mutiara kata daripada orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Untuk menunjukkan betapa jauh kita daripada apa yang datang daripada manusia yang paling mulia yang Allah utuskan pada kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak ambil kata-kata Rasulullah? Tapi kalau kata-kata orang kafir kita duk jaja. Tak ada nilai ibadatnya di situ. Tapi kata-kata Rasulullah untuk kita viralkan, untuk kita sebarkan, ia jauh lebih baik. Tapi kerana kita tak didedarkan dengan hadis yang banyak, seperti kita tak tahu Rasulullah ada cakap. Padahal baginda sallallahu alaihi wasallam bercakap dalam semua hal kekeluargaan, hal ekonomi, dalam hal sosialnya, dalam hal yang berkait dengan seksualnya, dalam hal yang berkait dengan politiknya, berkait dengan kejiranannya, persahabatannya, berkait dengan perkara-perkara yang baik, sedekah, silaturahim. Semua benda ni ada daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia begitu padu dan begitu berkat. Dan ia adalah pahala dan ibadat. Yang menyebabkan kata-kata Rasulullah dengan makna, dengan tanda, dengan niat sayangkan Rasulullah, maka dia akan bersama Rasulullah akhirat kelak. Tentang kita kan kata sayang Rasulullah. Kita menterjemahkan satu dia daripada sifat sayang kita pada Nabi SAW, berselawat. Ini satu yang mudah, paling mudah. Tapi orang yang benar-benar cinta, dia tak mungkin terjemahkan cintanya hanya pada satu perkara. Tuan-tuan cinta seorang perempuan yang bakal jadi isteri misalnya, atau suami. Dalam kita menterjemahkan cinta, apakah cukup kita cuma belanja makan? Kita tak akan rasa cukup, kerana orang bila mencintai seseorang tidak pernah merasakan yang diberikan itu sempurna. Bahkan dia akan cuba beri lagi. Sampailah orang tu redha pada dia. Dia belanja makan, dia ajak jalan, dia beri duit, dia beli pakaian, dia beli beg pangan, dia beli itu. Akhirnya dia menterjemahkan dalam semua hal. Bukan pada satu sudut. Kita ni tuan-tuan duk kata cinta Rasulullah. Kita cuma terjemah dalam satu hal mungkin. Dalam bab selawat, qasidah, bagus kita. Bagus. Tapi itu satu hal. Kita perlukan yang lain-lain lagi. Sama sebagai hal ini. Ada orang dia duk main kata-kata cinta berjam lamanya. Tapi dia tak buat apa-apa. Jadi kalau seorang tu berqasidah memuji Nabi SAW, berselawat, itu kata-kata cinta. Itu kita katakan kata cinta kita nak kepada Nabi SAW. Tapi itu cuma kata-kata. Di mana yang lain? Dan kita pun lihat orang yang benar cinta Rasulullah SAW ialah para sahabat. Lihat bagaimana mereka menterjemahkan cinta di medan perang, lalu mereka gugur syahid. Di medan ilmu, lalu mereka mendidik golongan yang mencintai Rasulullah. Di medan ekonomi, lalu mereka menegakkan ekonomi atas apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Di bidang kekeluargaan, di bidang persahabatan, dan semua bidang, sehingga penyebaran Islam. Kita selawat-selawat tapi tak sebar Islam. Orang kafir depan mata pun tak cakap apa-apa. Kita menterjemahkan satu cinta dengan kata-kata sahaja tak cukup. Sahabat-sahabat yang cintakan Rasulullah, lalu mereka menyebarkan ajaran Allah SWT atas nama cinta pada Nabi SAW dan cinta kepada Allah. Lalu Islam kita nikmati sampai hari ini. Sebab itu kita kena perbetulkan dalam makna terjemahan cinta kepada Nabi SAW. Tak cukup berselawat, tak cukup. Tak cukup berqasidah, berjam lama walau seronok, walau mengalir air mata. Bukan itu sebenarnya yang kita nak. Lebih pada itu. Sehingga mengalir darah kita. Bukan sekadar mengalir air mata cinta, tapi mengalir keringat dan darah tanda cinta.
Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, satu kelompok yang paling benar cintanya kepada Nabi SAW. Seorang yang berkata cinta pada Rasulullah, tidak membina cintanya sebagaimana cinta para sahabat, dia berbohong. Dia berbohong. Atau dia maghrur, dia tertipu. Kerana bila seorang kita sebut cinta, Allah dah beri contoh pada pencinta yang benar. Pada pencinta yang sebenar, kita katakan tak ada orang berani mendakwa bahawa dia lebih sayangkan Rasulullah berbanding sahabat Rasulullah sayangkan Rasulullah, melainkan dia orang yang bodoh. Orang yang tahu dalam bidang ilmu, dia akan kata yang paling mencintai Nabi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, paling mencintai. Sehingga Rasulullah memuji sahabatnya, ashabi Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharadan min ba'di. Allah ini sahabat-sahabatku, dan kamu cuba merendahkan dia nanti. Jangan. Apa pun bentuk merendahkan. Termasuk kalau kita kata sahabat ni salah, saya betul, pun tak boleh. Kerana sahabat ada kemuliaan tersendiri, kehebatannya yang tersendiri. Sebab itu di antara perkara yang membatalkan iman, perkara yang boleh merosakkan akidah, ia ada perkara yang kita sebut yang al-maklum minad din bil-darurah, sesuatu yang sudah maklum dalam agama kita. Antaranya ialah tentang kemuliaan para sahabat. Siapa pun yang menyebut kekurangan para sahabat, apatah lagi mengkafirkannya, maka dia kafir. Dengan sepakat ulama, mengkafirkan sahabat maka kafir. Kerana sahabat ini ialah orang secara ijma' mengetahui keislaman mereka. Apatah lagi sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat Badar, sahabat Uhud, sahabat Khandaq, sahabat Hajjatul Wada'. Ini semua para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang kita sayang. Mereka lah model terbaik dalam menterjemahkan cinta pada Nabi SAW, sehingga Islam berkembang. Kita duk kata cinta Rasulullah cuma pada kata-kata dan qasidah, belum cukup. Kita tak kata itu tak bagus, tapi belum cukup. Belum cukup. Biar kalau qasidah sejam 2 jam, baca hadis sejam 2 jam, sehingga kita tahu apa yang Rasulullah kata, apa yang Rasulullah sabda, apa yang Rasulullah suruh dan apa yang Rasulullah larang. Dan kita tahu kata-kata Rasulullah yang mulia. Sehingga saya kalau bercakap dengan anak-anak saya, kawan saya, ini yang disebut oleh Nabi SAW. Inilah yang diingatkan oleh Rasulullah. Inilah yang selalu digalakkan oleh baginda SAW. Inilah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Setiap kali kita bercakap, kita nisbahkan pada baginda SAW dengan benar. Rasulullah suka makan macam ni, Rasulullah akan minum macam ni, Rasulullah akan duduk begini, Nabi SAW kalau berjalannya begini, Rasulullah kalau marah macam ni, Nabi kalau redha dan suka macam ni, Rasulullah ketika berkhutbah begini, Nabi SAW ketika mana menegur sahabat begini caranya. Maka semuanya kita faham daripada kata-kata Rasulullah. Lalu apakah ini kita ada dalam mendidik anak-anak kita? Ketika anak kita makan tangan kiri, lalu kita katakan jangan makan tangan kiri, kerana Rasulullah SAW melarang kita makan tangan kiri, kerana ia adalah cara perbuatan syaitan. Makan tangan kanan. Ketika mana anak kita sedang tidur, katakan padanya, bacalah doa yang Rasulullah ajar pada kita. Bismikallahumma ahya wa amut, desi Allah pelihara kita. Ketika mana anak kita bangun dari tidur, beritahu dia. Nabi SAW ajar bila bangun tidur, bacalah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Demikian setiap pergerakan anak kita, didikannya Rasulullah yang kata. Tidak anak-anak kita akan bertukar, cikgu yang cakap, cikgu yang kata. Kita nak beri yang lebih tinggi pada itu, Rasulullah yang kata. Sehingga dia membesar dengan ini yang Rasulullah kata. Tentu kalau kita tengok kehidupan sahabat, mereka sentiasa bertanya, apakah Rasulullah ada berkata sesuatu tentang ini? Sehingga Umar Al-Khattab tidak membenarkan mana-mana sahabat keluar daripada Madinah. Kan dibimbangi ada kata-kata Rasulullah yang terlepas, yang dibawa oleh sahabat tadi keluar di Madinah. Dan setiap kali berlaku isu, dihimpunkan semua sahabat. Apakah ada kata-kata Rasulullah tentang ini? Bila ada, maka dia cukup gembira. Gembira kerana mereka buat berdasarkan apa yang Rasulullah suruh. Cukup gembira.
mereka tak akan buat mengikut apa yang mereka nak selagi mereka tak tahu apakah ada perintah Rasulullah di sini. Baik, kalau tidak ada, boleh mereka berijtihad. Ini orang benar-benar cinta pada Nabi SAW. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila disebut menjaga usul iman daripada syirik, menjaga cabang-cabangnya daripada maksiat, berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan daripada perkara ini, dalam diri mereka sentiasa ada rasa takut kepada Allah. Dan Allah tak akan menghimpunkan dua rasa takut. Kita sebut dah semalam, siapa yang takutkan azab di sini, maka Allah akan amankan dia di sana. Siapa tak rasa pun takut neraka dan sebagainya, maka Allah takutkan dia di sana. Orang-orang beriman, mereka aman di sana, akhirat kelak tenang. Kenapa? Kerana ketakutan dahulu kepada Allah SWT telah menjadikan mereka aman hari ini. Tapi siapa yang tak takut kepada Allah di sini, tak takut pada neraka dan azab, tak takut pada dosa, dia peduli apa dosa? Kata manusia dalam keadaan tertentu, kita ingatkan kepadanya ni perbuatan ni berdosa, biarlah dosa pun, saya tak kisah. Bila dia ada sifat marahnya, bila dia ada sifat syahwatnya, bila mana syaitan menguasai dirinya, bila mana dia lalai mengingati Allah ketika itu, dan bila mana dia terlalu inginkan kehendaknya berbanding kehendak agama. Kadang-kadang kita tegur orang, awak buat ni salah, biarlah salah pun, saya tanggung dosa, kubur saya. Kenapa orang tu berani cakap macam tu? Kadang si suami tegur isteri, awak ni kalau derhaka, tak cium bau syurga, awak ni kalau macam ni nanti Allah laknat. Biarlah laknat pun laknat, saya kena laknat bukan abang, saya yang berdosa, kubur saya. Kenapa orang jadi cenderung cakap macam tu sesudah diberi amaran yang tegas? Kan dalam dirinya yang menguasainya ialah hawa nafsunya, kan dalam dirinya yang menguasainya syaitannya. Kerana Allah sebut dalam Quran, istahwaza alaihimus syaitan, syaitan telah menguasai dirinya. Lantaran itu segala rasa takut pada Allah tak berbekas lagi. Dan bila syaitan kuasai diri kita, kita macam dah tak takut dosa. Bukan kita kata tak apalah dosa pun saya tanggung, kerana syaitan menguasai kita. Perhatikan keadaan itu kalau berlaku pada kita. Ada waktu-waktu kita boleh diingatkan takutkan Allah dosa, lalu kita sombong. Apa kata Allah? Wa idza qila lahu ittaqillah akhazatul izzatu bil ism fahasbuhu jahannam. Ketika mana diingatkan pada mereka takutlah Allah, mereka makin sombong. Mereka makin sombong, maka cukuplah tempat tinggal mereka ialah neraka jahanam. Dia kata ni berdosa, biarlah berdosa pun. Ini nanti Allah laknat, biarlah Allah laknat pun. Yang laknat saya bukan awak, kubur asing-asing. Dia tu mencabar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, diingatkan dengan rasa takut Allah, akhazatul izzatu bil is, bangga dia dengan dosa tadi, fahasbuhu jahannam, maka cukuplah tempatnya dalam neraka jahanam. Maka takutlah Allah orang yang bila mana ditegur lalu terus menyombong diri dia. Tentang Harun al-Rashid satu ketika, bila ada seorang Yahudi nak marah kerana tanahnya kena rampas, tanah dia rampas, maka dia tak ada helah lain untuk mendapat hak keadilan melainkan jumpa direct dengan khalifah. Maka dia menunggu waktu khalifah lalu satu jalan. Kita kan kadang-kadang kita rasa hak kita tak diadili dengan betul. Dengan orang bawah ni kita nak jumpa direct dengan bos. Tunggulah bos kat mana pun, tak berjabat ke, laluan-laluan dia, dengar dia ada resmi mana, seminar kat mana, kita pergi. Maka Yahudi ni pergi di mana tempat laluan Harun al-Rashid. Dan ketika mana Harun al-Rashid lalu, maka dia jerit kuat-kuat. Dia kata, ya Harun ittaqillah, wahai Harun, takutlah kamu pada Allah. Yahudi ni sebut dari jauh, takutlah pada Allah. Maka Harun al-Rashid turun dari kudanya dan sujud dan ketakutan. Lalu orang tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu buat demikian? Ketika mana aku dengar orang berkata takutlah pada Allah, aku bimbang dengan jawatanku, aku menjadi sombong. Maka cepat-cepat aku mendudukkan diriku, kerana aku teringat dengan firman Allah Ta'ala,
Bila dikatakan kepadanya takutlah Allah, maka dia menjadi sombong dengan dosanya, maka tempat duduknya ialah neraka jahanam. Maka aku takut, aku sujud. Akhirnya pula Harun Rashid bangun dan bertanya, apa hajat? Maka si Yahudi menceritakan hajatnya, maka Harun Rashid mengembalikan hak dia. Ceritanya tentang bagaimana orang berada pada kedudukan khalifah. Ini lagi payah kena tegur. Kita kalau ada jawatan, kita kalau ada macam-macam, ni tegur lagi payah. Makin banyak sombong kita. Walhal dengan beneran itu dosa, tapi tetap kita dengan ego, apalah dosa-dosa lah. Sebab kita duk ingat kebaikan kita banyak, boleh tampung dosa. Tetapi dosa pada ketika itu sifatnya seperti api. Dia membakar yang baik yang kita dah ada. Jangan kita ingat baik saya dah banyak, dosa ni bolehlah tampak. Tak. Ia api. Setiap bila pula api boleh menampar kekurangan. Api membakar apa yang ada. Tetapi bila dosa tu, dia bukan macam lubang, lalu kita pun tampar dengan kebaikan. Sebagian dosa sifatnya api, membakar. Ya, apa pun yang kita letak depan, dibakar. Bakar. Akhirnya amalan baik kita tak ada sebab dibakar. Ini yang kita bimbang dan takut. Sebab itu perhatikan diri kita. Waktu kita diingatkan supaya takut Allah, dosa, lalu kita dengan lancang menjawab, dengan bangga mencabar, biasa kekal buat maksiat. Kadang-kadang si isteri bangga dia boleh maksiat, derhaka pada suaminya, kekal keadaan macam tu. Kadang-kadang si suami juga bangga kekal buat maksiat pada hak isterinya, dengan menangguhkan nafkahnya, abaikan nafkah. Dia berbangga, dia lupa kebinasaannya dekat dengan dia. Baik suami, baik isteri, baik pemimpin, baik rakyat, baik kita semua. Jangan kita ke mana kita buat perkara yang kita tahu salah, lalu kita berbangga, dan kita merasakan kebaikan kita banyak untuk menampalnya. Bukan, kebaikan waktu itu juga turut terbakar. Sebab itu perhatikan sifat kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kaum yang kita sebutkan dahulu, yakni golongan bertakwa, mereka amat jaga makan minum mereka, pakaian mereka, supaya tidak ada makan minum pakaian daripada sumber yang haram, yang syubhah. Kerana mereka takut apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhulal jannata lahmun nabata min suhtin. Tak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada yang haram. Tak akan masuk syurga. Lan dengan lam nun, tak akan sekali-kali. Takkan sekali-kali masuk syurga orang yang dagingnya ada benda haram. Sebab itu mereka perhati apa yang mereka makan. Bahkan para sahabat mereka sanggup meninggalkan puluhan perkara halal takut haram. Puluhan perkara yang harus takut ia terjebak dalam perkara yang haram. Kita kadang-kadang bak makan minum lebih kurang asal sedap. Ini dengan budaya jalan-jalan cari makan, budaya ramai orang review makanan, ramai orang cerita bab makanan, lalu kita mula lupa asas makan itu sendiri, tujuan makan itu sendiri. Tetapi sedap ni cuma aksesori. Makan ada tujuan untuk ibadat. Makan ada tujuan untuk kita mendapat makrifat. Makan ada tujuan untuk kita dekat dengan Allah. Kita ada matlamat bila kita makan. Bukan kita duk melayan nilai sedapnya sehingga kita lupa matlamat. Maka orang-orang yang hari ini dia tak peduli makanan kedai mana, halal ke haram, dia tak kira lah ownernya apa, dia dengan berani pergi. Kadang-kadang dia dengan satu slogan yang mudah je, ini halal. Yang beri halal tu dia tak tahu siapa, cuma kata halal, dia pun dengan berani untuk makan rasa. Kerana kecenderungannya dah ada untuk makan. Asalkan dia dengar kata macam boleh je, dia pergi. Siapa kata boleh? Adalah orang sini kata. Orang sini tu siapa? Dia cek ke, dia tengok ke? Halal lah, saya rasa halal. Sebab tengok ada tukang masak Melayu seorang. Mudahnya dia. Sebab apa? Sebab syahwat dia dah ada. Tapi bagi orang tahu, tuan-tuan, kita pakai baju ni ada matlamat. Sebagaimana kita tahu tak akan sah solat kita tanpa menutup aurat. Kita pun sama, makan pun ada matlamat. Sebab itu kata para ulama, aku tidak hairan orang yang berdiri seperti tiang dan melakukan qiyamul lail tetapi dia tak pernah peduli makan minum dia. Aku tak hairan dengan dia.
Tak ada apa pun kebaikan dia. Kita walau banyak kebaikan, ketaatan kita buat, tapi kalau bab makan sendiri kita tak begitu jaga. Tuan-tuan tengok orang-orang kafir, setengah mereka jaga bab makan secara standard mereka, level mereka. Sudurnya, pinggangnya mesti sekian-sekian. Tidak, mereka tak makan. Kita ada standard lebih tinggi pada mereka. Standard kita halal. Bukan sekadar halal, tayyib, yang baik. Kita nak makanan kita disediakan orang yang terbaik dalam agama. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i duduk rumah Imam Ahmad, makan dengan banyak. Kenapa? Aku meyakini orang ini tidak sediakan makanan melainkan cara baik. Jadi tuan-tuan, kita biarlah adalah sedikit rasa prihatin terhadap makanan yang kita makan, kedai yang kita pergi. Kenallah sikit owner dia siapa, santunilah ni owner ni, oh ni orang memang jaga hal haram, ini memang tahu dosa pahala, okey, kita mendampingi dia. Makanan itu jauh lebih berkat. Tapi tak kira ni kalau owner bangga besar pun tak kisah dia, orang Thai halal je sat. Tentang mana kita punya warak, kita mesti ada sifat itu. Ni tengok pelayang bertatunya itu, kita masih pergi sedap-sedap. Tentang agama kita merasa terseksa dengan perbuatan kita macam tu. Sebab tu Syekh Abdul Qadir sebut, seorang yang benar-benar jaga perkara ini, barulah datang makrifat pada Allah. Makrifat datang kepada orang yang beri perhatian tentang agama dalam dirinya. Tetapi bila benda tu penting, kita beri perhatian betul. Kita ada kereta lawa comel, kita beri perhatian. Ada scratch, kita dah rasa macam susah hati. Ni ada cala sikit ni, sikit je cala, kita susah hati. Ada masalah teknikal itu dan ini, kita sanggup pergi duduk dekat bengkel. Ni masa servis kereta, tunggu kita. Kenapa? Dia penting. Kereta-kereta mahal ni pergi hantar, tunggu pagi sampai petang, tunggu kat bengkel, tak bergerak dia. Kenapa? Sebab benda ni penting. Kita dalam agama lagi penting. Biarlah ada keprihatinan dalam agama. Makan kita, minum kita, setiap tindak tanduk kita, biar ada keprihatinan. Perkara yang boleh jejaskan takwa kita, boleh jejaskan sekian-sekian, maka perlu kita tinggalkan. Mereka, orang-orang bertakwa ini, mereka tinggalkan makanan yang penyebab menjejaskan ketakwaan mereka. Macam mana mereka nilai makanan tadi? Tuan-tuan, mereka bila makan, mereka akan melihat semangat ibadat mereka selepas itu. Mereka bukan melihat timbangan mereka selepas itu. Kalau lepas makan, timbang, oh tak boleh makan benda ni, makin berat badan aku. Mereka tak ikut macam. Bukan lepas makan, kena cek lah, oh makin teruk kecil manis saya ni, tak boleh makan benda ni. Mereka nilaikan agama. Ni lepas makan semangat tak buat ibadat? Tak semangat, ini bukan makanan dia. Bila makan, semangat buat ibadat, inilah makanan dia. Mereka makan tadi untuk mendapat semangat dalam ibadat. Tak ada orang yang berlari pecuk 100 meter. Mereka sentiasa berfikir, sebab latihan sama, berlatih saya sprinter sama. Lalu mereka cek satu benda, makanan. Kalau orang tu makan banyak, dia jadi berat bila berlari. Lalu mereka cari makanan paling ringan untuk mereka makan, supaya mereka dapat lari laju. Tak ada pelari 100 meter sebelum lari makan nasi lemak. Tak ada. Tanya lari 100 meter, itu lari kat kampung mungkin, yang tak ada hadiah tu. Makan nasi lemak, nasi dagang, nasi minyak, tu berlari. Lepas tu muntah tengah jalan. Yang memang ni peringkat international, tanya dia makan apa, tanya dia minum air apa. Bukan sembarangan air. Kadar dia dah banyak ni dia minum. Dia takkan minum banyak ni je. Tanya pula orang bertarung di gelanggang. Tuan-tuan tengok orang bertarung di gelanggang, pernah adakah masa rehat tu dimakan pulut lepa dulu ke, si kunyit dulu? Lalu bertumbuk ni pernah duduk rehat, makan pulut lepa, makan si kunyit ke karipak 2 biji, tumbuk balik. Tak, sedikit air je mereka minum. Yang dicuah atas kepala lebih banyak daripada masuk dalam mulut. Walau yang dahaganya di sini, tapi mereka curah sini banyak, sini minum sikit, kemudian mereka bertarung. Artinya mereka ada keprihatinan, sebab mereka tahu mereka tak akan berjaya kalau mereka makan apa sahaja mereka nak makan. Tak akan berjaya.
Atau orang bertarung tu burger pun tak boleh makan. Kalau makan burger boleh kalah. Tu jadi burger dan gelanggang. Tak. Lepas sudah pencing baru nak makan burger. Air gas tak minum. Tak minum. Minum air gas boleh kalah. Stamina habis. Tetapi kalau kita faham orang ni semua yang disiplin yang berjaya, mereka ada disiplin makan yang tinggi. Semua ada disiplin makan tinggi. Tiba-tiba kita nak jaga benda paling berharga, itu agama, yang setiap yang juara akan dapat syurga. Kita tak pernah peduli disiplin makan kita yang berkaitan dengan agama halal. Biar ada disiplin sikit, tengok siapa siap makanan kita. Tengok orang soleh kita gembira. Ini kita confident. Ni teman kita dalam masjid, dalam surau, dalam kuliah, makanannya kita jebih, confident. Ni orang bertakwa siapkan makanan. Kita tak pernah ragu-ragu. Ni makan banyak pun tak akan boleh mudarat pada agama kita. Kalau mudarat pun sebab semelit berut syahid, sekat tu je. Tapi agama kekal kuat. Ini makan makanan, agama terjejas teruk. Teruk agama ni terjejas. Tak ada rasa takut pada Allah, makin berani buat dosa. Maka semua ini perlu dilihat. Dan mereka juga meninggalkan pakaian yang boleh menyebabkan rasa sombong dan sebagainya. Mereka tinggalkan, sanggup mereka. Walaupun mereka mampu. Mereka tahu ini boleh, tapi kalau boleh menyebabkan sombong dengan maksud boleh menghina orang lain, mereka akan tinggalkan. Dan mereka juga tinggalkan kawan-kawan yang boleh jejaskan agama. Kata Hatim Al-Asam, yang mengumpat aku bukan musuhku, yang mengambil hartaku bukan musuhku, tetapi yang menghalangku untuk mentaati Allah, ini musuh aku. Kalau orang tu umpat aku tak anggap dia musuh aku. Umpat-umpat kita lah, bukan musuh. Biasalah orang kan, kadang-kadang orang umpat ni bukan sebab benci kita, tapi suka ngumpat ni. Umpat yang diumpat ni tok guru dia, kawan-kawan rapat dia. Dia sayang tok guru dia, tapi dia seronok umpat ni. Umpat tu seronok. Dia macam makan lepak ngumpat ni, macam makan karipak, sedap. Kata Hatim Al-Asam, kalau ada orang yang mengumpat aku, dia musuh, bukan musuh aku. Kalau ada orang yang ambil harta aku, juga aku tak anggap dia musuh aku. Tapi ketika mana aku buat ketaatan, dia menghalangku, dia musuh aku. Dan yang aku nampak ni ada pada iblis dan segala tenteranya. Ini betul-betul musuh aku. Sebab tu aku kalau tengok orang jahat, kata Hatim, aku tak nampak dia jahat, setan itu yang jahat. Maka aku tak memusuhi dia, aku musuh syaitan yang ada padanya. Maknanya kalau orang ni pergi balik pada orang ni, ingat, awak ni syaitan dah kuasai awak ni. Bila Nabi SAW tengok Aisyah cemburu, apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, qad ja'aki syaitan, syaitan kamu sudah datang. Sambil Nabi pegang hidung, syaitan dah datang, syaitan dah datang. Sebab bukan isteri yang cemburu, syaitan yang ada jadikan dia cemburu. Pegang hidung sikit ni, syaitan dah datang. Anak-anak kita gaduh-gaduh, pegang hidung dia, syaitan datang dah, syaitan datang. Tengah gaduh, syaitan dah datang. Sebab syaitan aja gaduh adik-beradik ni. Kalau kira logiknya, adik-beradik nak gaduh apa? Dah lah, adik-beradik cuma 2 orang. Gaduh apa? Kakak abang. Pegang hidung dia, tanya-tanya sikit, syaitan dah datang, syaitan dah datang. Biar dia orang tahu, ini syaitan. Tapi kita taklah tanya hidung sesuka dia. Jangan silap tanya hidung. Nanti kawan-kawan kita ada yang mahu kita pegang hidung dia, syaitan dah datang. Akhirnya dengan kita-kita dia syaitan. Ni pada orang yang kita kawal dia, kita boleh kawal dia. Seorang suami boleh kawal isteri, seorang ayah boleh kawal anak. Ni boleh pegang hidung, syaitan dah datang. Kalau dia boleh kawal, kalau dia sendiri tak boleh kawal, jangan dekat dengan dia. Jangan sentuh apa pun. Jangan sentuh tu saya lempang lah. Sentuh tak boleh. Jangan sentuh dia. Ibu jangan bercakap dengan dia, diam je sampai reda kemarahannya. Ini jangan dipegang, tak boleh. Tapi kalau kita lebih kuat pada dia, lebih gagah pada dia, pegang dia. Saya ayah, ni anak saya tengah buat benda tak elok ni, saya pegang itu. Dah, syaitan dah datang. Artinya kalau gerak subuh tu tak bangun-bangun, pegang hidung dia tu. Syaitan dah masuk dah, syaitan dah masuk. Apa subuh lewat ni. Artinya ini cara kita berhadapan dengan situasi macam ni. Maka Hatim Al-Asam kata, musuh aku ialah yang menghalangku buat ketaatan. Sebab itu para ulama, mereka tidak, ataupun mereka ajar kita,
ada sekelompok manusia kita tak boleh kawan dengan dia. La tusahib. Mereka membilang beberapa watak, kan setiap watak sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, dia akan berpindah pada kita tanpa kita sedar. Seorang yang berkawan dengan perasuah, tanpa disedar dia terima rasuah bila dia kawan. Seorang berkawan dengan pengkhianat, tanpa sedar dia juga khianat. Sebab itu mereka berawas, berwaspada dengan sebagaimana mereka berawas daripada makanan yang haram, pakaian yang haram, demikian semua perbuatan-perbuatan yang boleh mencegah kepada, menjauhkan mereka daripada Allah SWT. Yang mereka paling juga lihat ialah kawan-kawan. Kawan yang macam mana? Lalu kata mereka, jangan berkawan dengan orang yang menderhaka kepada ibu dia dan ayah. Jangan. Sebab kalau dia boleh mengabaikan hak yang lebih besar daripada kamu, hak mak ayah itu lebih besar daripada hak kamu sahabat, maka dia juga akan mengabaikan hak kamu. Sebab itu mereka tak akan berkawan dengan orang yang mereka tahu derhaka pada mak ayah. Allahumma illa mereka orang itu taubat, itu hal lain lah. Kita cerita kalau orang jadi biadab dengan mak ayah, saya tak kawan dia. Kenapa kita terpalit sekali lah? Allahumma illa melainkan kalau tuan-tuan ni kuat, boleh nasihat dia selalu. Kau ni tak boleh ni cakap dengan mak macam tu. Kau tak boleh buat mak kau macam tu, ayah macam tu. Ni dahaka namanya, ni dosa. Ini dia laknat. Ini tak dapat syurga. Kalau dia mampu nasihat, sila kawan. Tapi untuk dia bermesra tak boleh. Jangan berkawan dengan orang kita tengok rekod dia derhaka pada mak ayah. Sebab dia berjangkit kat kita nanti. Anak-anak kita pun kita pesan ni jangan kawan yang dengan tak hormat mak ayah. Tapi kalau kita jumpa kawan-kawan yang hormat mak ayah, kawan dengan dia. Kita belajar seni mentaati mak ayah. Kadang-kadang kita jumpa sahabat-sahabat kita bagus hubungan mak ayah, seni mentaati dia luar biasa. Cara bercakap, cara dia pegang tangan mak dia, cara dia cium tangan mak dia, semua seni-seni ini kita dapat contohi. Kadang-kadang kita tak berapa, kalau kita memang taat mak ayah tapi jenis tak berapa berseni lah. Ni mak suruh kita buat, tapi seni tak ada. Tapi kita jumpa kawan-kawan kita, Masya Allah, dia ada seni dalam mentaati mak ayah. Cara bercakap, cara bergurau, sampai mak dia sentiasa tenang dengan dia. Cara dia ajak mak dia pergi satu tempat, kita pun belajar dia, ikut. Kita dapat ayat tu, kita dapat perkataan, kita buat sama pada mak ayah kita. Ini untung. Siapa dia ada sahabat-sahabat yang cukup taat pada mak ayah, kawanlah sungguh-sungguh. Sebab dapat mencontohi seni mentaati mak ayah. Kerana tak ramai orang dapat seni. Ramai orang mungkin boleh taat pada mak ayah, maksud taat dengar cakap. Tapi seni tu yang saya katakan, sehingga mak ayah menjadi sahabat paling rapat pada dia. Dia seperti orang bercinta dengan mak ayah dia, dengan perkataan dia. Ini orang yang luar biasa. Orang ni memang kita katakan lain daripada lain. Yang kedua kata ulama, jangan bersahabat dengan orang jahil, orang bodoh. Orang bodoh yang tak nak belajar, jangan. Dengan kita tak pergi kuliah lepas tu. Dia bodoh, kita pun bodoh. Tapi kalau bodoh nak belajar, tak ada hal lah kita ikut sekali. Ni tak, dia dah bodoh, tak nak belajar. Tak nak belajar, tak nak bertanya. Dia seronok dengan jahil dia. Tuan-tuan jangan kawan dengan dia. Mereka dia ajak kita bodoh macam dia juga. Kawanlah dengan orang yang bodoh yang nak belajar. Kawan dengan orang yang menuntut ilmu. Kita pun akan rajin menuntut ilmu. Kalau kita terlepas berapa tempoh, kita boleh tanya dia balik. Kalaupun kita tak tanya, dia boleh ingatkan kita balik. Dan yang ketiga kata ulama, jangan berkawan dengan orang yang akhlak buruk, sayyi'ul khuluq. Yang akhlak buruk ni jangan kawan dengan dia. Sebab apa kita dah sebut tadi, dia akan berpindah, berjangkit. Sedar tak sedar, macam COVID berjangkit. Perangai buruk, tak kira apa buruk dia. Yang namanya perangai buruk, dia tak boleh jadi sahabat kita. Nampak? Maksudnya, kalau orang tu dia buat perangai buruk, dia tahu itu salah dan dia nak keluar, itu tak apa. Ini kita cerita yang berbangga dengan perangai buruk. Dan tuan-tuan siapa tak ada perangai buruk, kita ada perangai buruk. Tapi kita tahu benda itu salah. Dan kita belum kuat untuk tinggalkan semuanya. Orang macam ni tak apa, dia tahu itu salah dan dia nak tinggalkan. Ini kita cerita yang berbangga dengan keburukan akhlak dia. Dia bangga keburukan akhlak dia. Maka orang ni kita tak kawan. Dan yang keempat kata ulama, jangan berkawan dengan dipanggil sadiqul afiyah. Sadiqul afiyah, kata Imam Khattabi, kawan kita ada dua. Satu kawan yang berkawan ketika susah.
Berkawan dengan kita ketika susah, ini kawan. Satu, dia cuma kawan waktu senang. Bila kita susah, dia lagi. Ini dipanggil sadiqul afiyah, kawan senang. Kata Imam Khattabi rahmatullahi alaih, jauhi dia. Jangan kawan dengan kawan bila kita susah, dia tak ada batang hidup. Ini bukan kawan. Tuan-tuan boleh sembang, boleh salam. Kawan tak maksudnya kawan boleh musafir sekali, tak. Sebab ni kalau musafir sekali, kalau tarik pancik, dia tinggal je kita. Sebab dia tak biasa susah dengan kita. Dia cuma biasa senang je dengan kita. Kalau bab senang-senang dia nak, susah-susah tak nak. Jadi jangan cari sadiqul afiyah, kawan yang cuma nak senang, nak bersama dengan kita kadang senang. Kita sihat, dia nak kawan. Bila sakit, dia pun hilang. Kita tak nak yang ni. Kita nak bila kita sakit, ternyata dia masih teman kita. Waktu kita susah, dia masih teman kita. Waktu kita miskin, dia masih teman kita. Waktu kita dalam keadaan tertentu, dia masih teman. Dia tak pernah lucukkan persahabatan dengan kita. Dia tetap kata, itu kawan saya. Dia tak dekat hari ni, itu hal lain, tapi dia kawan saya. Orang ni memang kawan kita. Dan yang kelima, kata ulama, jangan kawan dengan kawan yang berhajat, sahibul hajat. Kawan yang bila dia ada hajat, cari kita. Tak ada hajat, tak ada. Ini orang ada hajat. Kalau kau tu confirm nak duit tu, kau lama tak jumpa, pinjam 1,000, jangan. Ini bukan sahibul hajat. Kawan yang jenis nak hajat. Kalau kau datang jumpa kita, ni ada benda nak ni. Lama tak ziarah kau, ni datang ziarah, boleh pinjam 1,000. Ini bukan kawan kita. Tapi kalau kawan kita dia ada hajat ke tak ada hajat, dia datang. Apa hajat kemari? Tak ada hajat apa, nak tengok muka tuan hamba je. Nak tengok muka sahabat tercinta itu je. Ni apa tujuan telefon? Tanya khabar, lama tak dengar, sihat tak sihat, kita pun tak tahu ni. Alhamdulillah masih hidup lagi. Artinya ini sahabat baik. Tapi sahibul hajah yang jenis kalau jumpa mesti ada hajat. Tidak, tak ada. Dan kan dia tahu bila kita bersahabat, hajat kita lebih besar pada itu, yakni syurga Allah. Itu yang paling besar bila kita bersahabat. Kemudian kata ulama, jangan berkawan dengan sahib, berkawan dengan orang bakhil. Kata bakhil jangan kawan. Kerana bakhil dia berjangkit dengan kita, kedekut. Kalau kita pergi makan dengan dia, payah nak keluar duit kan. Bakhil dia, jangan kawan dengan dia. Ini kalau kita tertinggal wallet, dia lari dia. Sebab dia sifat bakhil. Dia kalau berjalan pun duit tak nak bawa. Kita boleh kenal orang tu sifat bakhil. Kalau dia berjalan kita, dia bawa duit tak? Bukan masalah siapa belanja, dia bawa duit tak? Kalau dia bawa duit, dia bukan orang bakhil. Sebab dia dah prepare. Kalau kawan aku tak cukup, aku bayar top up. Tapi kalau jalan tak bawa duit ni, kita kena confuse dia. Tak ada satu bini saya tak bawa duit. Bini kita pun dalam keturunan bakhil juga. Artinya bawa duit. Bila jalan dengan sahabat, bawa duit. Masalah siapa keluar itu hal kedua, tapi duit bawa. Kita tak tahu bila orang ni ada masalah. Kita tak tahu. Kalau sahabat tu pemurah, walaupun dia tahu kawan ni tak akan biarkan dia belanja dia, dia pun tahu benda ni, tak akan dia belaka. Tapi dia tak pernah baik, dia ada prepare dia. Tiba-tiba kawan Allah tertinggal, tak apa, duit saya ada. Nah, suami pula kata, Allah abang tertinggal duit. Tak apa bang, saya ada duit bang ni. Ni bang, kalau suami sebut, oh abang tertinggal, saya mah tak bawa duit bang, nasib lah bang. Habis kita. Artinya kita boleh tahu watak orang pemurah. Saya katakan, kalau dia berjalan, dia tetap bawa duit, macam mana kita buat. Dan kadang-kadang dia bawa banyak duit dia, bukan nak boleh, tapi dia bawa. Kenapa? Dia bimbang sesuatu, dia akan tolong. Dia ada preparation dia. Apa? Saya akan buat. Ni kita boleh kenal lah, tapi bukanlah secara mutlak, cara umum. Kita boleh kenal orang tu pemurah, dia mesti berjalan, dia ada duit, dia bawa duit. Sebab dia tahu kalau kawan dia ada sesuatu, duit dia akan ke depan. Dia ada orang yang kita tahu, dia kalau jalan kita, dia tak akan izinkan kita keluarkan duit. Itu kerana sifat pemurah. Sebagaimana kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar beri syarat, siapa pun nak musafir dengan dia, tak boleh keluarkan duit. Kalau keluarkan duit, dia tak nak musafir. Yang kedua, tidak boleh pun berkhidmat pada dia. Dia akan khidmat pada orang tu. Maknanya kalau nak musafir dengan dia, dia akan angkat air. Bukan orang tu angkat air ke dia. Dia tak nak. Itu dia punya polisi, musafir dengan dia. Yang sanggup sila. Tak sanggup, tak boleh. Kalau orang kan rasa bersalah, Asyik Abdullah bin Umar je belanja. Tak, itu syarat kamu nak jalan dengan aku. Sebab dia nak ambil kesempatan, pahala besar melayani tetamu dan sahabat dia. Lagi dia tak izinkan. Itu syarat dia.
Jadi sahabat yang bakhil kita tak boleh kawan. Dia merosakkan agama kita. Dan di antara sahabat yang juga dalam kategori makan, minum, pakaian ialah sahabat yang dipanggil mutalawin, ai mutakallib. Sahabat yang tidak konsisten, tidak istiqamah. Tetapi kita kawan sahabat tak istiqamah, masalah kita. Dipanggil mutalawin, berwarna-warni. Maksud warna-warni ialah dia tak tetap pada satu prinsip. Dia kalau dia ni ke masjid, kejap pergi, kejap tak pergi, ni tak boleh kawan. Kalau pergi kuliah, kejap pergi, kejap tak pergi, ini tak boleh kawan. Sebab ni panggil mutalawin, mutakallib, tak tetap. Kalau kita kawan, dia tahu kalau dia tak datang pun memang sebab yang tak mampu dia elak. Dia tak mungkin kerana tanpa sebab untuk dia tak nak berada dalam kebaikan. Sebab apa? Sebab kita nak latih istiqamah, kita kena ada kawan yang istiqamah. Tapi nak latih istiqamah dalam agama, tiba dapat kawan yang banyak alasan dalam agama, dengan kita berjangkit alasan tu. Dia kata, jom malam hari ni kuliah, hari ni tak boleh. Esok pun tak boleh. Banyak alasan, bukan kawan kita. Ini dipanggil mutalawin atau mutakallib, tak tetap dalam kebaikan. Dan kita jangan berkawan dengan orang yang ahmak, bodoh. Tadi jahil ni maksud tak ngaji. Ini ahmak, bodoh. Bodoh ni macam mana tuan-tuan sekalian? Orang bodoh ni, Al-Imam Ibn Hibban disebut beberapa kriteria orang bodoh. Dia panggil ahmak. Antara kriterianya, kalau kita buat jahat pada dia, dia buat baik pada kita. Tapi kalau kita buat baik pada dia, dia buat jahat pada kita. Ni peliknya kat situ. Jadi kalau kita tengok orang baik, orang baik bila kita buat jahat pada dia, dia buat baik pada kita. Kalau kita buat baik pada dia, lagi baik dia buat pada kita. Itu orang baik. Tapi dia ada spesies manusia. Bila mana kita buat baik, dia buat jahat. Dia ambil kesempatan daripada baik kita. Tapi bila mana kita mula tahu dia ni jahat, dia pula tunjuk buat baik supaya cover kejahatan dia. Ini ahmak, orang bodoh. Orang yang kalau dengan bahasa mudah macam munafik. Orang ahmak ini juga dia ada satu sifat jenis bercakap tak berhenti. Cakap memang tak nak berhenti. Dia je nak cakap. Ini sifat ahmak dia panggil. Sebab kita kalau kawan, kita beri ruang kawan kita cakap, kita pun nak dengar cerita dia. Kita juga nak tahu hal dia. Ni semua hal kita, hal dia tak tahu. Mana dia ni orang ahmak. Dia berkawan, dia tak kenal kawan dia. Sebab dia tak pernah bagi ruang kawan dia bercakap. Kita kan kalau bersahabat, kita tahu dia duduk mana, dia kerja apa, anak berapa orang, kita tahu siapa isteri dia, kita tahu apa kerja dia, kita tahu bila waktu lapang dia, kita tahu bila waktu sibuk dia. Sebab kita kawan, kita beri ruang untuk dia bercakap tentang dirinya. Tapi ada orang bodoh ni, dia tak kenal kawan dia. Awak duduk sembang berhari-hari, tak kenal. Tak kenal sebab saya cuma perkenalkan diri saya. Tu pun tak habis lagi ni. Dia tak kenal kawan dia. Umur kawan dia tak tahu. Tak tahu kawan dia esok dah mati dah. Sebab dia lupa tanya umur kawan dia dah 70 dah mati dah. Umur pun dia tak tanya. Benda-benda yang kita tuan-tuan bila tanya umur, maknanya dengan umur tadi kita akan letak prioriti. Prioriti kalau dah nampak tua, ini prioriti untuk kita banyak bersama dengan dia. Mungkin dia tak lama. Secara hukum adat. Bukan hukum syariat, hukum adat. Orang tua tak lama, tapi bukan maksud orang muda tu lama. Kita bila sebut hukum adat, ini hukum kebiasaan. Biasaan dah masuk 63, tak lama dah tu. Jadi kita pun tahu nilai berkawan dengan dia. Jangan gaduh dengan dia, jangan itu dengan dia. Umur dia kita manfaatkan betul-betul. Kalau kita tahu dia muda lagi, kita tahu nak beri apa orang muda ni, pengalaman tak banyak ni. Kalau kita bercakap, kita boleh beri sesuatu sebab dia tak ada pengalaman. Setiap orang dapat kenal orang. Orang bijak ni tuan-tuan, dia kenal orang melalui umur. Kalau ditanya berapa umur, kalau orang ni orang bijaksana, dia sebut umur, dia dah tahu apa yang kita ada, apa kita tak ada. Dengan umur dia tahu kecenderungan kita apa. Umur tadi. Yalah, kalau saya tanya berapa umur 25, dah kahwin belum? Belum. Saya tahu kecenderungan dia kat mana. Untuk kita nasihat dia sesuatu yang beri manfaat. Ini berapa jenis. Ada puluhan jenis sahabat yang kita kena hati-hati. Sebagaimana para ulama berhati-hati dengan makan, minum, pakaian, termasuk yang boleh jejaskan takwa sahabat kita. Kita sebut sebahagian, insya-Allah kita akan sambung kembali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.